Selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Guna daripada SMK Methodist Asis Kampar. Hari ini kita akan belajar bab 8 Pemodelan Matematik. Bab ini adalah bab terakhir dalam matematik tingkatan 5 KSSM. Standard kandungan 8.1 Pemodelan Matematik. Standard pembelajaran 8.1.2 menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi 1 linear, 2 kuadratik, 3 eksponen. Bagaimanakah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik? Mari kita lihat modulasi minda 1. Berdasarkan maklumat dan rajah yang diberi, tentukan fungsi linear iaitu linear, kuadratik atau eksponen yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data. Nombor 1. Seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat orang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Di sini, data diterjemahkan kepada plot titik seperti ini. Kita akan menentukan fungsi yang sesuai. Graf linear adalah yang paling sesuai digunakan. Maka masalah ini ialah fungsi linear. Kita lihat nombor 2. Seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau. Data ini diterjemahkan dalam plot titik. Kita perlu menentukan fungsi yang paling sesuai, sama ada fungsi linear, eksponen atau kuadratik. Fungsi yang paling sesuai digunakan ialah fungsi eksponen bagi menggambarkan data ini. Nombor 3. Seorang pengurus pemasaran mengkaji data yang menunjukkan hubungan antara keuntungan dengan bilangan tahunan suatu produk berada di pasaran. Carta palang ini juga sama, jadi kita perlu menentukan fungsi yang paling sesuai. Fungsi yang paling sesuai kita gunakan di sini ialah fungsi kuadratik bagi menggambarkan data ini. Jadi, hasil daripada modulasi minda 1 didapati bahawa kita dapat menentukan jenis fungsi yang mungkin boleh digunakan sebagai model pemodelan matematik bagi data dengan mengkaji plot graf. Mari kita ulang kaji 6 komponen atau 6 bahagian dalam pemodelan matematik. Nombor 1, masalah dunia sebenar. Nombor 2, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Nombor 3, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Nombor 3, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Nombor 4, menentuhsahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Nombor 5, memudikan model matematik. Dan seterusnya, yang terakhir, melaporkan dapatan. Jika perlu, kita perlu mengulangi 3 langkah ini. Mari kita lihat contoh 2 daripada buku teks. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 148 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Mari kita lihat penyelesaian. Nombor 1, kita perlu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 148 km. Nombor 2, diketahui bahawa jumlah lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Nombor 2, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km adalah sama.
Katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang digunakan dan Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kita tukar kepada persamaan Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, mari kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Gantikan Y sama dengan 45 dan X sama dengan 405 ke dalam Y sama dengan KX. So, di sini K ialah pemalar. So, kita perlu cari K. So, kita gantikan Y sama dengan 45 sama dengan K darab X ialah 405. Jadi, kita dapat K sama dengan 45 bahagi 405. Kita permudahkan, dapat jawapan 1/9. Kita gantikan K dalam persamaan. Y sama dengan 1/9 X. Persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Apabila X sama dengan 158, Y sama dengan 1/9 darab 158. Sama dengan 22 liter. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 158 kilometer. Mari kita lihat contoh 3, muka surat 237. Raja di bawah menunjukkan kertas rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kediaman sungai Y meter pada jarak yang berbeza X meter dari tebing sungai. Keputusan yang diperolehi diberi dalam jadual berikut. Jarak sungai kosong, kedalaman sungai adalah kosong. So, 4, 1.5, 8, 2.3, 12, 2.9, 18, 2.9, 25, 1.7 dan terakhir 30 meter kita dapat 0 meter. Dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Bagaimanakah menentukan kedalaman sebatang sungai? Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalamannya berkurangan sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman sungai Y meter dan jarak dari tebing sungai X meter. Okey, maka kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan terbit XY dan lukis satu graf bagi data tersebut. So, kita lukis graf X dan Y seperti biasa. Kita gunakan skala yang sesuai. Data kelihatan menaik dan kemudian menurun. Dan ini merupai suatu graf kuadratik. Okey, kita plotkan setiap data yang kita dapat, kita plotkan dan ini akan menyerupai graf kuadratik. Graf yang dilukis menunjukkan lengkuk penyuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Dalam pemodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Berdasarkan graf, didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter. Anggaran, okey, kat sini kita boleh tengok yang maksimum, titik maksimum kita dapat 15 dan 3.0. Okey, so 3.0 ialah kedalaman sungai dan daripada 15 meter dari tebing sungai. Okey, baik.
Sekarang kita menuntusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Tentukan fungsi kuadratik berkenaan yang mempunyai bentuk y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tentukan pemalat A, B dan C dengan menggantikan sebarang tiga data. Misalnya 00, 25, 1.7 dan 30. Jadi kita ambil X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okay? So sama juga untuk tiga nilai yang kita ambil. Kita ambil bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C kerana kita dapat satu graf kuadratik. So bentuk umum bagi kuadratik ialah seperti ini. Okey, jadi kita selesaikan dulu. Okey, kosong sama dengan A, gantikan kosong. Kuasa 2 tambah B, kosong tambah C. So kita dapat C sama dengan kosong. Seterusnya 1.7 sama dengan 625A tambah 25B tambah C. Seterusnya kita dapat kosong 900A tambah 30B tambah C. Oleh sebab C sama dengan kosong, sistem bagi dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah 1.7 sama dengan 625A tambah 25B. Ia jadi persamaan pertama. Seterusnya, kosong sama dengan 900A tambah 30B. Ia jadi persamaan yang kedua. So, daripada persamaan 2, B sama dengan negatif 30A. So, ia akan jadi persamaan yang ketiga. Gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Kita dapat 1.7 sama dengan 625 tambah 25 kurungan maksudnya darab negatif 30A. So, kita selesaikan 1.7 sama dengan negatif 125A. A kita dapat sama dengan negatif 0.0136. Jadi, gantikan A sama dengan negatif 0.0136 ke dalam persamaan yang ketiga. Kita gantikan balik untuk dapatkan B. So, jadi negatif 30 kurungan negatif 0.0136. So, jawapan B adalah sama dengan 0.408. Maka fungsi kuadratik yang mungkin ialah Y sama dengan negatif 0.0136X kuasa 2 tambah 0.408X. Gantikan X sama dengan 15. So, kita dapat Y sama dengan negatif 0.0136 kurungan 15 kuasa 2 tambah 0.408 kurungan 15. Jadi, kita dapat Y sama dengan 3.04. Kita ambil hampir dengan jawapan. Yang ini adalah hampir dengan jawapan yang diperoleh daripada graf. Okey, seterusnya kita memurnikan model matematik. Okey, model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Model baharu diperlukan untuk andaian yang baru. Kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. So, seterusnya kita melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okey, baik. Okay, mari kita lihat contoh 4 buku teks muka surat 239. Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Pada awal suatu tahun, Encik Gomez menyimpan 20,000 dalam akaun simpanan dan memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap setahun. Terbitkan suatu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, mari kita lihat cara penyelesaian. Nombor 1, apa yang kita perlu buat ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Encik Gomez diberikan faedah kompaun dengan pengomponan sekali setahun. Prinsipal Encik Gomez ialah 20,000. 20,000. Okey, faedah
tahunan ialah 4%. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun ke-T. Okey, kita tidak tahu sampai bila dia akan simpan. Okey, yang kedua, kita membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanan sepanjang tempoh penyimpanannya. Okey, pemboleh ubah yang terlibat pada ialah prinsipal, RMP, kadar faedah tahunan R, bilangan kali faedah yang dikompaun N dan masa T tahun. Okey, kita lihat di sini. Okey, kita buat seterusnya apa yang kita buat? Kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, harus diingati dalam pengiraan faedah kompaun, setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal. Okey, ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Kita membina jadual seperti berikut. Okey, tahun pertama, prinsipal yang ada ialah 20,000. So, dia akan kekal sampai bila-bila sebab dia tidak tambah apa-apa simpanan. Okey, lepas tu faedah yang diterima ialah 20% darab dengan 0.04 iaitu 4% faedah. Okey, prinsipal tambah dengan faedah ialah seperti ini ya. Ini salah satu pengiraan untuk tahun pertama dan hasil simpanan ialah 20,000 darab dengan 1.04. Okey, jadi pengiraan ini akan dapat untuk seterusnya tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya. Menentuhsahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Berdasarkan jadual di atas, didapati bahawa pada penghujung setiap tahun, hasil simpanan ialah kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak 20,000. Dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpanan. Okey? Seperti ini ya, kita tengok semula jadual tu. Okay, kita tengok semula jadual di sini ya. Okey, kat sini. Okey, dia kuasa 2 ini adalah sama sepadan dengan tahun. Okey, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 dan seterusnya. Okey. Okey, pola tersebut dapat digeneralisasikan kepada satu model matematik dengan menggunakan P untuk mewakili prinsipal, T untuk mewakili bilangan tahun dan R untuk mewakili kadar faedah tahunan. Okey, jadi kita gunakan simbol P untuk prinsipal, T untuk bilangan tahun dan R untuk kadar faedah. So maka model matematik ialah seperti ini ya. A kurungan T, lepas tu P kurungan 1 tambah R kuasa T. Okey. Okey, perhatikan bahawa 1.04 ialah sama dengan 1 tambah 0.04 iaitu sama dengan 1 tambah R. Okey, R 0.04 ialah prinsipal Okey. Okey, baik. Okey, dengan keadaan T ialah jumlah simpanan pada tahun ke-T, model matematik ini merupakan suatu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaunkan setahun sekali untuk T tahun. Graf di sebelah menunjukkan graf fungsi eksponen A kurungan T sama dengan 20,000 kurungan 1.04 kuasa T. Graf hasil simpanan selepas T tahun di mana AT menunjukkan suatu pertumbuhan eksponen apabila masa T bertambah. So kat sini kita buat satu graf masa T iaitu tahun. Lepas tu hasil simpanan A kurungan T iaitu RM. So dia mengikut pengiraan tu daripada awal tu ini adalah awal dia 20,000, lepas tu dia akan bertambah naik ke atas sampailah satu tempoh masa yang tertentu. Dia belum tentukan lagi berapa tempoh masa dia. So kat sini dia punya fungsi dia ialah AT sama dengan 20,000 kurungan atau darab dengan 1.04 kuasa T.
Okey, jadi kita memundikan modal matematik. Modal matematik A kurungan T sama dengan P kurungan 1 tambah R kurungan kuasa T. Merupakan pengiraan untuk faedah kompaun dengan kekerapan pengompaunan sekali setahun. Dalam situasi sebenar, faedah kompaun boleh dikompaunkan dengan lebih kerap. Misalnya, setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Jika faedah dikompaunkan sebulan sekali, kadar faedah R dibahagikan antara 12 bulan kerana 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Pemboleh ubah T didarabkan dengan 12 kerana faedah dihitungkan 12 kali dalam setahun. Maka modal matematik akan berubah menjadi AT sama dengan P prinsipal kurungan 1 tambah R per 12 sebab kita ada 12 bulan. So, bahagi 12, lepas tu kuasa dengan 12 T. Kerana 12 tahun, setahun 12 tahun. Secara umumnya, jika faedah dikompaunkan N kali setahun, maka modal matematik ialah AT sama dengan P kurungan 1 tambah R per N. Because 1 tahun 12 tahun, tapi sekarang kita tak tahu sampai bila dia akan dikompaunkan. Jadi kita gunakan N untuk faedah yang dikompaunkan dan kuasa dengan NT. Okey, jadi akhir sekali kita melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja permodalan di atas. Okey, baik. Itu sahaja pengajaran untuk hari ini. Kita tamat bab 8 permodalan matematik. Harap anda semua faham bab ini. Sekian, terima kasih.